Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم اللهم اصرف عنا شرورهم اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari Khamis lah hari ini, hari yang mulia daripada bulan Muharram, 13 Muharram dah hari ini, iaitu bersama 13 Muharram 1444 Hijriah. Duk gi semata dekat-dekat dengan tengah bulan dah. Seolah kata masa tu ya duk gi semata. Sebab itulah kita sebagai umat Islam kena tahu
kena tahu harga masa hak Tuhan kita ni sebagai kepala modal untuk kita nak gunakan hidup kita yang sementara di atas muka bumi ini. Kita kena tahqiq dua perkara, kena kejak dua perkara. Yang pertama iman. Yang kedua al-Islam. Ada dua tu sama, baru sama. Baru iman kita dengan ilmu pengetahuan. Baru Islam kita dengan amal ibadat. Kau duk tambah sama. Nah, kena tambah sama. Jangan kita buat tak tambah lah benda tu. Baru iman dengan al-ilm, baru Islam dengan amal. Lepas pada ada ilmu, kita beramal dengan ilmu kita. Silap dengan Tuhan, minta ampun. Gelecah dengan Tuhan, minta maaf. Nah, perkara-perkara tu kita kena tahu. Kena ambil cakna, ambil penting. Jangan duk buat tak penting lah moga-moga tu. Setelah daripada kita baca daripada surah Muhammad ayat yang ke-19, Tuhan i'lan royak kepada kita sebagai orang Islam, kata mengetahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya dengan cara benar, melainkan Tuhan yang bernama Allah Ta'ala hanya jua. Dan Tuhan perintah kepada kita, kepada Nabi kita dan kepada kita lah supaya minta ampun, supaya minta maaf, minta istighfar daripada kesilapan, daripada geleceh-geliceh, daripada tergelak mata untuk diri kita, untuk orang Islam lelaki, orang Islam yang perempuan. Allah Ta'ala hanya jualah yang mengetahui perkara yang nak berlaku di hadapan kita dan perkara yang nak menyudahi umur kita. Allah Ta'ala hanya jualah yang tahu perkara itu. Sekadar kita mengambilkan dengan asbab, maka itulah natijah, kesimpulan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam nak dapat kejayaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan satu hadis daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i di dalam Sunanil Kubra, dan juga Imam Ibn Hibban dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama, daripada riwayat Hamran daripada Uthman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda katagana, man mata, sesiapa yang mati. Mati mana cabut nyawa seseorang daripada diri, wa huwa ya'lam, sedangkan dia mengetahui, tahu dengan cara yakin, dengan cara benar, dengan cara sungguh, alla ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri dengan cara sebenar, malaikat Tuhan yang nama Allah hanya jua, dakhalal jannah, orang ni tentu boleh masuk syurga. Ni berjanji daripada Allah Ta'ala melalui perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita kena usaha tahqiq kalimatul la ilaha illallah, we kena we faham we betul sebagaimana Tuhan itu kandak nak daripada kita. Jangan kita nak faham cara kita, tak boleh. Nak faham agama cara Tuhan nak. Wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Suruh kita itu hukum mengikut kehendak Tuhan. Janganlah kita turut hawa nafsu kita dalam masalah hukum ni. Sebab dalam dunia ni sekadar tempat yang nak buat coba sahaja. Turutlah Tuhan dulu, nescaya kita akan dapat ganjaran. Tuhan akan turut kita pula bila? Apabila kita boleh masuk syurga besok. Ya tak lama kali. Kena pakat-pakat duk piping, pakat-pakat duk gosok, pakat-pakat duk royak, pakat-pakat duk nasihat-menasihat. Pergi tangan pergi sekali. Nak pergi sore tak leh syurga Allah Ta'ala ni. Kena pergi pakat-pakat pergi.
Cuek mung cuek aku, nasihat mung nasihat aku, sabar mung sabar aku. Gitulah sehingga sampai kepada martabat al-yaqin, sehingga kita itu boleh keluar tubik di atas daripada dunia ni menuju pada alam akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tenang, dengan cara benar, dengan cara baik, husnul khitam. Hak itulah kita duk tunggu-tunggunya. Pagi ni insya-Allah kita nak tengok ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 daripada surah Muhammad. Allah Ta'ala ni royak daripada dalam surah ini ni, royak di dalam surah ini ni tentang masalah qital, masalah peperangan. Peperangan dalam Islam ni disyarak mari hak mula sekali untuk nak mempertahankan maruah diri dan maruah agama. Bukan syarak mari mula-mula untuk nak pergi paksa orang terima Islam, bukan. Jihad di dalam Islam ini mula-mula difardukan, diwajibkan dalam agama kita ni untuk kita nak jaga diri, maruah kita serta agama. Salah lagu mana kita boleh faham? Faham kata agama kita ni tak ada nak kacau orang. Agama kita nak mengajak orang kepada Islam. Kemudian nak mempertahankan diri kita sebagai orang beriman, orang Islam dan agama kita. Ya tak ada salah dengan undang-undang tu. Jangan silap faham kata Islam ni boleh tersebar agama dia dengan dengan sepotong pedang, dengan alat senjata, dengan kekuatan, dengan paksa, bukan. Islam kita tak ada paksa. Islam kita tak ada pergi serang orang dalam arti kata dia tak ada salah gapo, dak. Masuk-masuk dalam negeri orang-orang duk dengan cara molek, pergi bunuh orang, menyakiti orang, tak ada. Sekalipun fardu jihad dalam agama kita ni kalau orang duk buat amal ibadat di dalam tempat-tempat ibadat mereka, kita diharam masuk duk buat kacauan. Walaupun keadaan itu keadaan peperangan. Tengok. Adakah agama seumpama agama ni? Tak ada. Agama lain ke, agama hak bukan Islam, kalau kira kata perang, tak kira dia buat amal ibadat ke lagu mananya, kutik bunuh habis licing di dia. Agama Islam ajaran dia kalau dalam perang sekalipun orang buat amal ibadat dalam tempat ibadat hak agama lain daripada Islam, haram kita buat menyakiti dia. Tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh budak kanak-kanak yang belum balik. Selama mana mereka itu tak melawani kita, tak boleh nak potong pokok kayu dan sebagainya, nak buat kacauan terhadap negeri itu, asas-asas dalam negeri, tak boleh. Ada beberapa ahkam, hukum hakam di dalam Islam kita dalam masalah peperangan. Di sana ada dinamakan dalam sekarang ni ulama kita tulis fiqhul jihad. Pahami makna pekoh, bab pekoh suku pula mana cara masalah, cara-cara kita nak melakukan peperangan untuk nak jagakan agama dan maruah. Begitu lalu dalam Islam. Bukan makna kata ikut kita nak buat mengikut kehendak kita. Nak pacung tekak pia pun tak apa, nak kacau orang tu pun tak apa, nak menyanyai, nak zalimi, tak boleh. Bukan lagu tu. Islam dia ada sistem dia, sekalipun di dalam peperangan. Ni kita nak royak dulu, takut setengah-setengah duk faham, duk baca dalam kitab-kitab yang bukan orang Islam tulis kata Islam boleh tersebar dengan sebab sepotong pedang, dengan sebab alat senjata, dengan sebab memaksakan orang menerima Islam. Itu bukan. Ini adalah sejarah yang dituliskan oleh orientalis. Orang yang bukan Islam mengaji Islam untuk nak mencemarkan, mengkeruhkan akan agama Islam. Puak-puak nak berapa kadi kalau setengah-setengah terjemah tu lah. Tu makna hak bahasa Sia tu kok tu.
Kalau dalam bahasa Arab kita ambil selalu makna kata al-mustashriqun. Al-mustashriqun ni orientalis lah, orang yang mengaji Islam tapi bukan Islam. Dia duk tuduh pada agama Islam dengan sebab tulisan dia. Terkadang terjemuh kitab-kitab mereka kepada berlainan bahasa sampai ke jadi bahasa Arab pun ada. Bukan banyak, bukan sikit. Terkadang orang tak ada kemahiran dalam masalah bahasa Arab ni, ia termakai, dia baca termakai dengan apa? Dengan tulisan yang dituliskan oleh orientalis, terutama adalah bahasa Inggeris. Jadi faham salah terhadap apa? Terhadap agama Islam kita. Tujuan mereka mengaji nak orang Islam faham Islam salah. Orang kita tapi faham salah, balak juga. Supaya kita duduk dalam keluarga, isteri faham salah terhadap suami, suami faham salah terhadap isteri, anak faham salah terhadap ibu bapa faham salah terhadap anak. Adakah bahagia keluarga tu? Al-jawab tidak. Dengan sebab itu al-fahm, faham tadi itu penting. Nak boleh faham pasti kena ada ilmu yang bersih, ilmu yang suci, bersih, luweh molek. Hak yang benar, yang betul, yang kena dengan waqi', dengan peristiwaan hak berlaku sungguh. Sebab tu hijau alim ulama yang kena kita tengok dengan berluasa. Bukan makna kata dia duduk tidur, duduk dia, nanti mimpi. Hadak. Bukan lagu tu agama Islam. Ulama Islam kita duduklah tu. Dia duduk dengan kitab, dia duduk dengan ulama, dia duduk dengan suasana. Orang mengaji, orang mengajar untuk nak bimbingkan diri dia supaya nak dapatnya ilmu pengetahuan yang benar, ilmu pengetahuan yang kena untuk nak sebar pula. Dia faham kena dah, kalau dia nak sebar pula untuk umat masyarakat jadi tak silap faham. Hak tu apa warasatul anbiya, hak sungguh tu. Nampak tu tak? Dia mempenatkan diri dia. Terkadang diri dia ni lekat kulit dengan tulang. Apa? Kerana duk carinya ilmu pengetahuan untuk kemukakan kepada umat masyarakat. Patut kita sebagai umat Islam ni kena terima kasih kepada mereka, kena berdoa kepada mereka, kena bantu mereka, kena sokong mereka, kena berinya sifat semangat kepada mereka. Kenapa? Kerana mereka itu menjuangkan, menggerbankan masa dia, tenaga dia, diri dia, ilmu pengetahuan dia, segala-gala perkara untuk nak pipingkan kita nak faham kena terhadap agama. Itu perkara-perkara yang kita nak peringatan di sini. Ayat yang ke-20 daripada surah Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini surah ni ada dua nama. Nama pertama yang masyhur Suratul Muhammad. Nama yang kedua Suratul Qital. Surah peperangan. Kejut apabila dengar peperangan ada kekasaran dalam Islam ini. Tak pun. Dalam agama mana-mana pun ada peperangan untuk nak jaga agama. Baca, tengok sejarah, dengar ahli sejarah daripada agama-agama lain tu rakyat terhadap sejarah dia. Jadi pelik gaponya. Benda ni pakai ada. Jadi hak Islam jadi pelik, hak demo tak pelik. Tu masalah. Kita orang Islam jadi pelik. Ini adalah masalah yang kita orang Islam terkadang terlibat dengan benda-benda lagu tu. Tengok. Tuhan kata lagu mana di dalam Al-Quranul Karim ayat yang ke-20. Saya nak baca seperti lalu, kita tengoklah buka Quran, tengok bela-bela. Kalau ada tafsir, tengok tafsir. Bukan tafsir dah, terjemahan Al-Quran. Itu bukan tafsir. Penterjemahan. Mana kata tafsir boleh juga nak itlaq tafsir lughawi. Tafsir pasal balik bahasa. Tapi tafsir sungguh, ya ambil Quran, mari tafsir Quran, ambil hadis, mari tafsir Al-Quran, dan ambil pendapat-pendapat ulama semenjak daripada salafus salih, turun, mari sampai kita lah. Mana kata mari nak pipingkan, nak bukanya. Sebab Quran ni ingat satu perkara, khususiat dia boleh pakai setiap masa, setiap zaman. Tuhan katalah mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah
فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكْرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. Ini ayat yang ke-20 daripada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud lagu mana? Wa yaqulul ladzina amanu. Wa yaqul, dan kerana gemarkan, fahala berjuang menegapkan agama. Ingatlah, kita nak menjuangkan agama Islam, kita nak akak ke apa? Nak akakkan lambang menegakkan agama. Bukan nak menegakkan kebangsaan, nak menegakkan parti, nak menegakkan puak, nak menegakkan asabiyah, menegakkan qaumiyah. Bukan. Niat tu. Niat tadi itu nak mengiklan wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Tu. Nak buat turunnya ajaran hak bukan Islam tadi itu, nampak kata ia tak kena. Ia tak sesuai dengan hidup manusia. Nak akaknya lambang syiar agama Allah Ta'ala tu biar tinggi, dalam arti kata nak rakyat kata Islam adalah agama Allah, agama yang sesuai dengan hidupan manusia. Itu adalah perjuangan yang sebenar. Itu adalah jihad yang diitlakkan di dalam Al-Quran, yang digunakan makna itu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disebutkan oleh para ulama kita semenjak daripada salaf hingga khalaf kita ada sehingga sekarang ni. Itu maksud dia. Kita ngaji wipah. Kemudian kita apabila ada ilmu pengetahuan tak jadi hairan. Tak jadi kelangkabut dalam apabila berlaku masalah, kita sendiri boleh suluh tengok kata ya ke bukan. Betul ke tak betul, kita boleh tengok dengan macam mata kita sendiri sebab kita ada ilmu pengetahuan. Orang-orang yang beriman berkata, wa yaqulul ladzina amanu, katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, yakni talaban lil jihad. Orang-orang yang beriman tadi itu minta nak menjuangkan, nak berjuangkan untuk nak jaga agama. Kerana masa di Makkah Al-Mukarramah, masa tu adalah masa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari ni orang panggil zaman dakwah, masa untuk nak dakwah. Kita kena beza di antara dua masa. Zaman dakwah wa zaman jihad. Ingat molek ni, kita nak royak ni kepada umat Islam hak Tuhan nak daripada kita. Bukan hak saya, bukan hak orang tu, bukan hak orang ni hak agama kita. Hak Tuhan suruh hamba royak lah. Royak mengikut hak mana? Mengikut hak Tuhan nak. Mengikut hak Tuhan nak, hak tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Semua para alim ulama, para guru boleh tengok, boleh renung, boleh memahami, boleh sebar sebagaimana Tuhan nak. Supaya berlaku. Sebab ilmu ni mari pada Tuhan, mari pada Rasul, mari daripada tempat yang satu. Ada jadi khilafnya sebab tempat yang satu ni jadi tak cerah, tak jelas. Kalau pakai ambil pada Tuhan, ambil pada Rasul belaka, ya sama, ya tak ada jadi khilaf gapo. Tak ada jadi selerak dak lah, ya satu gi dengan secara sekali lalu gitu. Jadi dua masa Islam kita ya bagi dua, masa Makkah dengan masa Madinah. Dua tu. Kita faham molek dulu. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak dalam ia hidup tadi itu semenjak pada umur 40 hingga 63, dua masa. Dua masa. Masa 13 tahun awal, masa 10 tahun akhir. Jadi dua ni adalah 23 tahun. Kita sebagai orang Islam kena tahu kata masa 13 tahun yang duduk di Mekah tadi itu zaman dakwah. Apa makna zaman dakwah? Masa seru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah Nabi serukan manusia? Situ kita kena ngaji. Orang panggil kata jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak mengajakkan manusia kepada agama Allah.
Masa duduk di Makkahul Mukarramah ataupun masa dakwah tak disyarakkan di dalam itu masa untuk nak memerangi ke jihad, tak ada. Itu tak? Lepas daripada Nabi itu hijrah kepada negeri Madinatul Munawwarah, barulah mari duduk bukan selalu, barulah lepas pada tu lama juga duduk di Madinatul Munawwarah ni lalu diuzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi orang yang memerangikan kita dulu, wak nyanyo terhadap kita dulu, kita boleh akaknya lambang jihad. Kalau gitu masalah jihad belakang daripada masalah dakwah. Masalah dakwah dulu, bukan masalah jihad dulu. Jangan silap faham ayuhal muslimun. Wahai orang Islam, jangan kita silap faham. Kita tak boleh kena seria dulu, kena memerangi dulu, kena jihad dulu. Dakwah dari belakang. Ini adalah salah dengan cara yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak betul. Hak betulnya dakwah dulu. Cara nak dakwah tu lagu mana? Tengok sistem Nabi dakwah lagu mana. Yang pertama proses aqidatul Islamiyah dulu ni, proses dalam ni. Jangan ada khurafat, jangan ada syirik, jangan ada bid'ah, jangan tu, jangan ni. Tu cara nak minta pertolongan daripada Tuhan, nak Tuhan itu terima, nak Tuhan itu bantukan kita, kena pergi sini. Dia mau kata kalau pergi gitu tak siapa natijah. Hak tu kita tak boleh kecek sebab natijah tadi itu nak berjaya tak berjaya tetap ijma' alim ulama kita dan umat Islam kata duduk di Tuhan, bukan duduk di kita. Tak ada pihak nak ayat kata kejayaan kemenangan duduk di tangan aku. Tak ada kuasa nak kecek lagu tu. Kalau akak lagu tu ya kalah di mula dah. Sebab dia gitak diri dia bukan tepat. Nampak dah tu? Seumpama kata hingga tak hingga duduk di tangan aku. Salah tu kecek lagu tu. Kita usaha ya ambil dengan asbab. Hingga tak hingga, sembuh tak sembuh penyakit yang kita nak perawat lagi kita doktor ni. Bomo ni bukan duduk kita, duduk Tuhan. Nampak tu tak? Anak-anak kita faham dulu sini. Kalau tak faham sini, terkadang gelecoh lah kita. Tu dengan cara khulasah dah tu. Dengan cara ringkas yang saya nak rayak. Faham dengan sekali lalu. Proses masalah pegangnya dulu. Lagu mana? Tak boleh nak ada khurafat dalam pegangnya, syirik dalam pegangnya, qaumiyah dalam pegangnya, berpati, berpuak dalam hati, bertaasub nanti dalam. Tak sewi ada monggo tu. Tak akhir, kena ada ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun dan sebagainya. Kena islahkan diri kita daripada nak percaya benda karuk maruk apa nama, kena buat tu baik habis. Kalau kita nak bela benda tu tadi itu tu kata bukan jalannya dakwah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ya semua perkara tadi itu sampai ke guna masa 13 tahun. Sampai kan mula-mula sebagaimana merayak sampai kan tak boleh ziarah kubur mula-mula tu. Buat apa? Takut pergi buat benda-benda yang menyenggahkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Takut dia pergi ambil perkara-perkara tu jadi perantara di antara dia dengan Allah taala sampai kan Tuhan tak tolong. Tu hak bimbang. Kamar dia proses masalah amal ibadat pula. Masalah amal ibadat kena betul, kena selarah molek dengan apa yang ditinggalkan, yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak tahu amal ambil mana. Tak bolehlah tu. Kemudian masalah al-ihsan. Masalah al-ihsan tadi itu cara kita muraqabah Allah, cara kita takwa kepada Allah, cara kita tawakal kepada Allah, cara kita harap kepada Allah dan sebagainya. Daripada maqamil ihsan. 3 perkara ni kena tetap dulu. Ini masalah bila ni? Marhalatid dakwah. Masa kita Nabi duk dakwah suruh di situ masa tu layyinun. Gi dengan apa nama apa yang kata gi dengan kokoh, gi dengan lemah lembut, gi dengan akal fikiran, gi dengan hikmah, gi dengan apa nama psikologi dan sebagainya. Cara lagu tu dia tak boleh nak kerah maqamul dakwah ni, maqamul jihad qasi mana-mana. Sini kerah sikit lah, tak ada sikit dak kikir gigi sungguh, putus sungguh. Sini ni tempat maqamul jihad. Kita jangan ambil hak maqam ni kita sini, hak ni kita sini, tak kena. Ni hak agama Islam kita dok royak. Ni hak sungguh. Dalam sejarah balas ni,
Hak Nabi kita jalan 23 tahun semua ni jalan balas ni. Lalu ketika umat Islam tadi itu masa duk dakwah tadi itu tu orang-orang Islam, orang-orang beriman ni bukan tak nak murih kepada orang yang menyakiti Islam. Tapi zaman tu tak leh lagi nak akadnya peperangan, tak leh. Tuhan tak izin. Nabi Muhammad apabila Tuhan tak izin, nak izin tak leh. Ni nak ayat kata duk kikir gigi gitulah. Bukan tak kuasa puak-puak kita ni dalam arti kata tak kuasa di situ dalam arti kata tak ada hati untuk nak mempertahankan agama. Apabila orang mari menghina terhadap agama, orang mari duk kacau agama, maduk khianat maruah orang Islam, bukan tak ada hati, ada hati tetapi nak buat kerja tak boleh sebab suruh tak ada. Ni. Lalu wa yaqulul ladzina amanu, orang-orang yang beriman berkata. Orang-orang beriman berkata-kata lagu mana? Katanya ahli tafsir di sini, yakni tutup bagi jihad. Berasa nak dah Tuhan. Bila lagi ya Rasulullah Tuhan nak izin kepada puak kita? Tu orang iman tinggi balas tu. Bila lagi kita nak buat kerja, kita nak imarah masjid? Bila lagi kita nak proses kampung kita? Bila lagi kita nak buat benda molek, nak buat jadi maju kata? Ni makna kata orang ada cara mikir nak pergi ke depan. Ya bukan doa akhlada ilal ardi pergi masjid sarallah penuh misal kata. Nah, sekolah yak buruk, yak cemar, daun kayu penuh, tak ada proses ke apa nama. Tak boleh pergi lah tu. Itu nak misal win apa? Nak duk, sekadar duk dalam agama. Duk lah tu lah, tak ada ubah, tak ada setahun ke setahun. Baik tu, lagu tu lah tu. Mari Muharram, berpuluh kali mari Muharram dalam umur. Balah tu lah. Tak ada ubah ke apa-apa. Bukanlah tu. Sahabat Nabi bukan balah tu. Bahawa apa dah sebut sahabat-sahabatnya? Kerana mereka lah contoh teladan kita. Kalau kita dakwah kata kita ni orang Islam. Islam nak tengok Nuh. Bukan tengok Kong Beng. Bukan tengok Kong Ce, Lau Ce. Bukan. Tengok as-sahabah. Ha'ulai humus sahabah. Man istanna falyastanna biman qad mat. Lianna al-hay la tu'manu alaihi al-fitan. Ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud kata, siapa dia nak tengok contoh teladan hak molek? Nuh, sahabat Nabi duduk depan. Ambil contoh teladan hak telah mati gida. Sebab orang hidup ni, ia tak sunyi daripada fitnah. Terkadang hari ni gitu, esok gitu. Orang hidup. Tapi mereka hak telah mati gida di kalangan sahabat, ia tinggal jaksa dia. Tengoklah. Abdullah bin Mas'ud kata, mereka lebih alim, lebih hebat, lebih teguh, lebih mulia, lebih berjaya. Tengok dari mana? Ulaika ashabu Rasulillah. Mereka itu adalah ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Talaban lil jihad. Untuk nak. Nak dah. Tak tahan dah ni. Nak tapi masa tak sabar lagi, kena sabar lagi. Tapi hati hemah tu siap sedia dah. Lagu tu ya. Supaya orang rajin ni tak kena suruh. Tengok cuma dia buat lalu dah. Ni duk tengok, dia tak ada suruh baik tak buat. Orang malah tu lagu tu. Nak buat bakar pun tak boleh. Nak buat anak menatu pun tak boleh lagu tu. Sebab tak boleh. Tubik daripada zuriyah, tubik pada dia tak sepakat. Kecil mudah-mudah lagu tu. Kena kita nampak kata orang apabila tidak ada hemah. Tak boleh. Lami dah kerja pun sama. Sebab tu orang tengok, orang nak ambil orang buat kerja, tengok jalan akak kaki boleh tak. Kalau dah heret selipas serang, bakal dok. Sebab apa? Kaki dia yang nak akik tak boleh. Ni kata ke hak lain. Malah tu orang lagu tu. Salah gitu. Nampak dah tu tak banyak apa orang lagu tu. Mudah-mudahan hak duk dengar tu tak ada pula tu. Tapi nak royak we tahu kata sahabat ni orang yang hemah tinggi. Orang yang terbuka, siap sedia diri dia. Kita nak lagu tu. Budak pelajar pun sama. Budak pelajar pun serupa. Bukan mana heret dada mengaji. Kerja pun sama. Heret selipar berjalan. Bukanlah tu. Kena sungguh. Kena bahasa Arab panggil nasyat. Nasyat mana kata cergas. Bahasa Sia panggil kata keracing mana kata dia sungguh. Bukan dok moyok, dak bukan lagi dah. Lalu laula nuzzilat surah. Kalimah laula ni alangkah
hallan, alangkah baik. Gitulah salah makna gitu. Makna kata alangkah baiknya, alangkah baiknya nuzilat surah, jika sekiranya diturunkan satu surah. Satu surah jika turun, satu surah di sini makna turunnya ahkam daripada Allah Subhanahu wa taala. Katanya ahli tafsir, nuzilat surah ai fiha zikrul jihad. Di dalam surah tadi itu adanya hukum hakam tentang masalah peperangan. Hati nak we ada. Salah kata hati terbuka, nak buat kerja. Ini makna kata sangat ni, ini makna kata ya buat kerja ni. Bukan duk cari kerja saja, nak bina kerja dak. Ni nak bina kerja. Terkadang kerja dah tapi tak gerak. Ada juga pasal tu. Allah, kerja ada banyak tapi orang tua tinggal hak tu, tinggal hak ni. Tak ada pandai kerja. Jual ada. Setahun ni jual sebidang ni. Hadapnya jual sebidang pula. Moga orang tua tinggal banyak. Tak jalan lah tu. Hak ni dak, tangan 10. Tengok hutan depan, buat kerja. Tengok bukit depan, buat kerja. Tengok benda depan, buat kerja. Ya pasal tu. Sebab tu ya buka negeri boleh tu. Nabi tarbiyah orang pasal tu. Pas lagu mana nak boleh sampai ke sini? Hak kita sebut saat ni manhajun Nabi, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah dakwah mereka-mereka ini menjadi gitu. Sebab tu kena kecek alim ulama kita, banyak media lagi. Orang kata, "Oh, tak ada uang nak kecek kita ngaji." Sebab tak baca. Sebab tak baca, sebab tak ada buat kajian, sebab tak ada duduk dengan buku, tak ada duduk maktabah. Kita banyak belana-lana. Orang ngaji buat klik kitab belaka tapi tak ada uang kita nak kecek. Tak ada buah kita nak beri, tak ada buah kita nak proses kepada masyarakat. Nak ada lagu mana moga kita tak ada duit kepentingan dengan dia. Alim ulama yang kena duk lagu tu, bukan duk gonyah perut nak hari. Nampak tu maaf duk begitu perut sore-sore. Terkadang gaji 45-60 ribu pula sore-sore. Pergi kerja tak sih. Jawab apa tu hal esok. Nampak tu tak? Tak ada pun benda lagu tu. Tapi nak oyak kata, tak boleh ada lagu tu. Tak boleh ada lagu tu. Kita kena duduk dengan maktabah kita, duduk dengan surat kita, duduk dengan ilmu kita, duduk dengan sebar dakwah kita, duduk dengan mempertahankan agama kita. Ya kena duduklah tu. Kalau kita calon kata, aku orang dalam media agama. Aku rasa bangga, aku ni mengaji agama. Awak kerja. Saya tak pernah tengok lagi orang yang mengaji dalam media medik tak buat kerja. Media bomo, kedoktoran tak ada buat kerja. Pakai buat kerja buat dia. Pakai buat kerja lah media wisawat handasah. Pakai buat kerja buat dia. Masya Allah. Dalam media tijarah perniagaan, pakai buat kerja buat dia. Waktu baiknya pungan dia, waktu baiknya intaj, mana kata perkara yang buah tangan dia, waktu baik daripada hasil yang mengaji. Kita orang agama tak malu ke dia? Tak malu ke dia? Tak nak hafal nama-nama orang, tak nak ingat dalam otak kita mati bila hidup bila cakap nak hafal. Kita ngaji agama. Tak hafal Quran, cakap nak hafal Quran, otak gitu gini, dakwa gini. Lah bukan lagu tu. Ni media kita. Orang lain jadi pandai-pandai, ni media aku. Aku nak kecek bab masalah Quran, kecek masalah hadis, masalah hukum hakim. Hak aku. Kita kena rasa ada kesedaran. Ni saya nak tanding kepada ni anak-anak muda kita ni hak duk dengar ni. Kena lagu tu. Kata aku ni yang calonkan diri aku untuk nak jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Tu yang lagu tu. Sebab balik belakang ayat surah Muhammad ni Tuhan nak ngepek terhadap orang yang kata tak sewak kerja. Habuai tu hawi belaka, wi omok dia, wi harta dia, wi sihat pada dia, wi cakap sedap, wi suara sedap, wi gapo tak sewak kerja. Lagu mana akibat dia? Nanti tengok balik belakang ayat surah Muhammad, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nanti kita tengok. Jadi apa nama? Laula nuzilat surah ai fiha zikrul jihad. Di dalam surah tadi itu ada ahkam sakut paut dengan al-jihad. Sakut paut dengan apa? Sakut paut dengan al-jihad. Lalu orang Islam hak sahabat beriman sungguh dengan Nabi Muhammad dalam ambil
daripada dalam. Bukan duduk di bibir mulut saja, ambil pada dalam. Ya kecek pada dalam. Ya tak sama dengan kita. Orang kecek daripada dalam dengan kecek di bibir mulut, ya tak serupa. Kecek di lidah belakang, di bibir mulut belakang. Tapi keluar pada dalam, ya masuk surah dalam hati orang dengar tu. Serupa orang baca Quran. Kalau kita semaya belakang daripada orang pasal tu, cocok masuk dalam hati kita. Cuba terang tengok. Saya berasa kata ramai orang kita hak biasa lagu tu. Berasa semaya belakang dia, berasa zok, berasa serenok, berasa cukup daripada sifat-sifat kebaikan. Maya belakang demo ni dia tak ada roh tawah. Ya ada perbezaan tak serupa tu. Ya roh kita balik dalam tu menghubung dengan roh orang dengar tadi tu, ia jadi terikat molek. Sahabat Nabi balah tu. Dengan Nabi dia balah tu dak terikat lagu tu. Hak Nabi royak terikat dak gitu. Tu dak. Tu dia. Laula nuzilat surah. Jika sekiranya diturunkan satu surah dari Al-Quran dah yang memerintahkan kami berjuang. Nak jihad buat dia. Jihad kan? Nak menjaga ke agama. Pasal molek mana? Nak jaga agama, jaganya orang Islam, orang beriman daripada kacauan luar. Nampak tak ada salah pun. Dia nak jaga agama dia, nak jaga maruah dia. Salah gapo? Hak agama mana-mana pun balah tu juga. Wak perlembagaan tu, perlembagaan ni, hukum ti untuk nak jaga agama. Sungguh tak? Islam kita pun serupa lah. Tak ada jadi salah, tak ada jadi silap gapo dak pun. Fa iza unzilat suratun muhkamatun. Lagu mana di sini? Maka apabila diturunkan satu surah daripada Al-Quran, mana apabila diturunkan satu surah daripada Al-Quran yang tidak ditolakkan hukum, mana tidak, hukum jihad ni tidak nasikh, tidak mansuh, mana tetap ambil di hari hukum hari sampai ke hari kiamat. Hari ni pun dah ada, lagi akan datang sampai kiamat. Lagu mana Tuhan kata di sini? Yang ni maka apabila diturunkan satu surah dari Al-Quran, daripada Al-Quran. Al-Quran ni hukuman, perlembagaan. Kalau bahasa saya panggil raja tamanun kita. Dustur bahasa Arab. Dustur perlembagaan. Hak ni hak sungguh. Yang tegas. Yang tetap keterangannya dan sebut padanya hukum-hukum yang mewajibkan menjuangkan hukum peperangan, jihad, muhkamatun wa dzukira fiha al-qital, dan disebut padanya pada surah tadi itu apa nama? Al-qital. Qital mana hukum hakam yang sakut paut dengan apa nama? Menentangkan musuh-musuh yang melampaui agama kita. Musuh Allah yang melampaui orang Islam, orang beriman dan agama Islam. Hal ni kita boleh tengok dengan cara terang. Kalau kita nak tengok zaman kita, negeri kita ni tak ada, walaupun dia bukan Islam, tapi dia beri kebebasan kepada kita untuk kita nak beramal, nak beriman, ihsan, bertauhid, boleh dalam negeri kita. Ini adalah keistimewaan bagi umat Islam kita di sini. Tapi kalau kita pergi tengok di dalam negara Cina, nak puasa pun tak boleh, nak semaya pun tak boleh, nak haji pun tak boleh. Berbagai-bagai, nyo zalim, nyo katak orangnya gitu, nyo gini. Hak pasal tu, kalau kita orang Islam ada kuasa, hukum ni jalan lah. Tapi dia mau duk bubuh kepada kita lah benda-benda hak pasal tak kena tu. Kita nak jaga diri kita, dia kata kita ni pengganas. Tapi tu kita kena dare tu. Duk tengok, kita duk tengok dalam berita, demo ni pengganah. Pengganah lagu mana pula ia nak jaga diri kita, jaga diri dia, jaga agama dia. Agama dia tu agama kita juga, sebab dia tu sama-sama beriman sekali dengan kita. Tapi kita duk dapat berita daripada orang duk oyak berita, dia kata, hak ni tak kena ni, orang pengganah ni nak kacau kerajaan dan sebagainya. Ya bukan sebenarnya, kita kena tengok keadaan, kena baca kena, baru kita tak silap faham terhadap saudara kita. Hari ni kita nak tengok ahwal hak luar daripada negara, terutama negara Syuyu'i, negara Khomeini itu, Khomeini Syuyu'iyah tadi itu, ya lagu tu sungguh. Ataupun negara yang dihukum dengan hukuman diktatoriyah. Diktatoriyah ni bahasa saya panggil paditkan. Paksa mu kena lagu ni, tak ada kebebasan.
Galik ke dunia Allah ni hukum mengikut demokratiyah. Demokratiyah ni makna lagu mana? Makna kata persama di antara satu sama lain. Walaupun Islam tak ada duk aku mana dengan hak tu. Sebab musawah dia lain dengan al-adlu. Musawah ni mana kata orang hak pakai situ, miskin situ, kaya situ. Ya musawah. Kalau al-adlu, Islam nak daulah al-adl. Mana lagu mana? Orang hak kaya tolong pakai miskin, orang hak dhaif boleh tupai orang hak gagah, tak boleh menyakiti orang hak dhaif. Tu hak Islam nak lagu tu. Bab dia lah, itu bab dia. Nanti kita cara bab dia lah berpanjang lebar situ. Tapi ingat saja kita duduk dalam negara demokratiyah ni, makna kata percayaan partai kalau dalam bahasa Sia ke. Demokratiyah ni makna kata wak sama di antara orang panggil hukum tu keluar tubik daripada perlembagaan hak tengah tadi itu berlaman daripada tempat mesyuarat. Tok wakil inilah yang buat qanun wadai. Hukuman-hukuman jadi asasnya diletakkan mari. Kita ingat jangan kita pegang kata hukum wadai ini lebih baik pada hukum Tuhan. Jangan. Kalau kita pegang hak tu jatuh agama. Ingat molek tu. Sebab sekarang orang bunuh orang nak buat lagu mana? Orang curi nak buat lagu mana? Orang zina nak buat lagu mana? Orang arak lagu mana? Terkadang tak serupa dengan hukum Tuhan. Sebab tu keberkatan kurang. Tapi kita nak jalan tak leh dengan cara turun-turun. Sebab ya dunia Allah ni ya sakut paut dengan demo berlaku. Sakut paut dengan Amerika, sakut paut dengan Barat, sakut paut. Ya ada panggil alaqah bainad dual. Apa makna alaqah bainad dual? Perhubungan di antara satu sama lain dalam masalah nak pemerintahan negeri. Ya bukan mana kata kita duk sore acara kita orang tak ada tengok keadaan duk berlaku gapo, terkadang kita khoyam payah gapo kita pergi negeri dah payah gapo. Ya bukan duk situ. Kalau main duk takhisi tu ya tahu sebab tu kena ngaji we tahu. Jangan kita kecek dan khoya dan kita berasa duk tergamuk cara kita mudah gitu mudah. Tak, ya ada cara dia. Nampak tu tak? Kita kena tahu benda tu. Barulah kita kecek tadi tu duduk di atas bantasan molek. Duduk di atas bantasan yang molek. Baik. Kalau gitu mari kita tengok. Mari kita tengok jadi derah lagi. Ya katalah mana? Wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim marad. Ya ada sama. Ingat Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun. Apa nama? Marad di situ ai syakkun. Makna lagu mana? Engkau tentu dapat melihat orang-orang yang ada penyakit. Apa penyakit di situ? Marad di situ ai syakkun, syok. Apa makna syok? Wak sama di antara benda kena dengan benda tak kena. Tu makna syok. Syok ni ya atas daripada wahm. Wahai ni duk bawah sekali kan pada asyak. Tu syak ni makna kata wak sama di antara benda tak kena tak ngah benda kena 50-50. Tu makna syak. Ada pun zan ni makna berat balik kena 80%. 90% balik tak kena balik ni turun mari 20% ya balik tak kena. Ni panggil zan. Hak atas tu al-yaqin. Tu darajat dia tu. Darajat hati manusia asyak az-zan al-yaqin. Pak. Orang mukminun terhadap ajaran Allah Taala ya duk darajat pertama. Darajat tinggi sekali bukan pertama darajat yang keempat al-yaqin. Al-munafiqun mereka ni alladzina fi qulubihim maradun ni mereka nascaya engkau tadi ya Rasulullah engkau ra'aita engkau tu klik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Tuhan ayat kata apabila Tuhan buat turun hukum hakim masalah jihad di dalam Quran, boleh tengok Muhammad puak-puak penyakit dalam hati. Apabila Tuhan kata boleh tengok orang penyakit dalam hati, Nabi Muhammad boleh tengok kita umat Nabi Muhammad beriman Nabi Muhammad support boleh tengok support. Tak ada beza. Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun. Lihat engkau tentu dapat melihat orang-orang yang ada penyakit. Penyakit apa di situ? Syakkun. Pia mereka ini di dalam hati fi qulubihim marad. Makna kata di dalam hati-hati mereka itu penyakit. Penyakit di situ mana lagu mana? Syak. Ya ada syok.
Pia alladzina fi qulubihim marad humul munafiqun. Orang munafik. Lagu mana orang munafik? Orang dua muka, seorang mata tan. Orang dua garis. Mana kata dua lapis. Jumpa dengan orang Islam muka ni, jumpa dengan orang kafir muka ni. Napa dah tu? Wa idza khalau qala subhanahu wa ta'ala wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila ia kelik kepada tokoh-tokoh dia, orang-orang yang tak beriman, ketua-ketua dia kata kita sekali dengan demo, tak usah bimbang kita duduk dengan orang Islam muka lain. Sebenarnya kita hati kita duduk dengan demo. Hajalah tu. Oh, masalah hati ni payah. Nampak tu dah, hati kita walak pi. Terkadang tubuh kita duduk dengan orang tu tapi hati tak ada duduk dengan orang tu. Ada, banyak. Sebab masalah hati ni masalah kasih. Walak orang panggil. Walak ni mana kasih. Terkadang tubuh duduk dengan ni sungguh tapi hati duduk lain. Ada. Ada. Nak buat lagu mana? Tubuh dengan hati duduk sekali. Orang mukmin yang lagu tu. Dalam urusan agama, hati dengan sekali dengan Nabi, tubuh sekali dengan Nabi Muhammad, sekali dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, maka hati pun sekali. Munafikun duk lesah orang Islam tapi hati duk dengan kafir. Tu munafik. Hak tu Tuhan kata ra'aital ladina fi qulubihim maradun. Orang-orang yang ada penyakit dalam hati. Lagu mana sifat dia? Yanzuruna ilaik. Apa mana yanzuruna ilaik? Yanzuruna ilaik. Dia duk tengok. Memandang kepadamu. Puak dia duk tengok agak padamu. Mung pun tengok nampak dia. Mung tu nampak dia Nabi Muhammad baca dia tubik. Dia pun baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubik juga. Sama-sama tengok, sama-sama dek. Sama-sama sempat. Mana kata ada kuasa. Ku baca mu boleh, mu baca aku boleh. Ni orang sama-sama orang cerdik. Sama-sama orang hak sedega ke, dia boleh kontrol. Lagu ni. Gitu cara dia. Dengan gapo tengok lagu mana? Nazara apa nama? Yanzuruna ilaik nazara al-maghshi alaihi minal maut. Tengok jadi terbalik mata gitu. Tengok jadi terbalik mata kerana gerung dan takut nak menghadapi mati. Seolah kata terbalik mata dia tengok Nabi Muhammad apabila Nabi Muhammad baca tentang qital, masalah peperangan, dia tengok terbalik mata. Terbalik mata ni katanya alim ulama di sini mana kata takut daripadanya. Takut daripada peperangan dan benci. Benci mereka terhadap hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Orang Islam senyum, dia balik mata-mata. Tengok tak sama. Yoga kita ni boleh tengok lalu dah kata dia setuju tak setuju di hati dia, tengok keadaan muka dia. Kalau keruk muka ni dia tak kena. Orang muka ni kita tengok kena tengok utubik. Orang ni dia senyum. Senyum banyak tunjuk ke, banyak dalalah ulama kata. Tak ada senyum kering. Senyum suka kering. Ada juga antara lagu tu bahaya. Hak suka sungguh, gembira sungguh. Ya ada. Cara dia, muka ni boleh tengok. Boleh tengok berbagai-bagai muka manusia. Kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Ya lagu tu hak sungguhnya. Itu maknanya. Sebab apa? Fahum yakhafuna minal qital. Mereka itu takut daripada nak masuk peperangan. Sebab orang munafikun ni dia kira ke diri, dia tak kira ke hak lain. Orang hen ketua kalau dalam bahasa siap, orang ananiah, orang nampak diri. Dia tak nampak kebaikan. Kalau orang buat kerja capur tangan masyarakat, ya dak, tapi namun nak. Namun nak. Tu sifat munafikin. Kita jangan ada jangan ada. Kita ngaji dah Quran ni tinggal. Orang nak capur tangan mana kita pergi ya. Buat kerja. Buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah apabila kita buat dengan molek, ya tu baik. Apabila molek di sisi Allah, molek di sisi manusia ni. Ya lagu tu, jangan kita niat lain daripada tu. Baik. Wa yukrihunahu, dan mereka itu benci. Tak kena. Apa tak kena? Moga dia kira ke diri dia. Aku boleh gapo kalau aku masuk jihad, matilah aku. Dia kira kau tu. Sahabat Nabi tak kira lagu tu. Aku ni nak buat kerana Allah, kalau aku mati dapat syahid.
Kalau aku menang, akan akaknya kelebihan. Oh, tak supo di antara dua tu jauh langit bumi. Nak buat kerja kena ambil orang yang ada pendirian. Kalau bahasa siap panggil tang putih tang mi udumkan. Kena ada pendirian. Kalau tak ada jangan. Tak sedar kaca. Sebab kita sudah tak sudah. Kalau bahasa petani panggil kita suk. Mana kata kita habis, kita sudah. Siapa tengah jalan nak hundung? Itu dia. Kalau masuk musyarak dengan pesen ni, kalau kita baca sejarah, ia tak buka ruang langsung kepada umat Islam, tak buka ruang langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia potong semata. Ingat orang kita. Masuk musyarak potong. Jalan keluar ke mana? Tak tahu. Tak lagi tu. Kalau kita hak pesen ni ada dalam samacik kita, ada dalam bilangnya orang kita, cabut tu baik. Buat tu baik. Kalau buat kerja kali lagu ni. Nak pergi lagu mana? Potong jalan. Lepas tu, mana jalan keluar? Tahu? Kita tak nampak dengan hak ning. Orang sure main tak nampak. Dia mau kata tak nampak sini. Hak nampak gini. Tak apalah tu. Sahabat Nabi, ya Rasulullah. Kalau kita berhenti sini ni, air tak ada ya Rasulullah. Pada mana air? Sana ya Rasulullah. Ya lagu tu. Al-Munafiqun. Oh, nak pergi lagu mana ya Rasulullah? Kita ni ada anak kecil. Nego kita. Oh, isteri kita. Oh, anak cucu kita. Oh, mana kambing kita. Oh, mana uta kita. Oh, gitu. Oh, gini. Pada awak lagu mana? Kata dia tu heroyak ke? Mana? Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Oh, buat kita ni gak ya Rasulullah duk serabut. Oh, tak ada masa ni. Harta kita kena duk bercara. Anak pinak kita kena duk bercara. Mau minta ampun Tuhan lah, tak apalah. Dalam surah Taubah tu ayat lagu lain pula. Nampak tak? Apa nama? Innahum. Saya katakan dalam surah Taubah ni mana kata mereka itu kena nak duk pasal tak segi. Faqa'udu ma'al qa'idin. Tu saya kata duk tak sah hajak. Ya ke pasal tu. Tak sah royak dia. Tak sah ambil orang pasal tu buat kerja. Ya lagu tu sungguh. Al-Munafiqun ni sifat ya lagu tu. Nah, kita orang Islam tak ada lah sifat lagu tu, tapi jangan we ada ciri-ciri pun tak leh. Ciri-ciri pun jangan we ada. Itu mana kata nazaral maghshi alaihi minal maut. Nazaral maghshi alaihi minal maut, nak kata orang dekat nak mati, mata dia di mana? Terbalik mata dia kan? Mau tengok malaikat je dia terbalik. Munafikun tak ada nak mati lagi, terbalik mata dah. Apabila orang royak tentang masalah jihad, terbalik mata. Takut. Takut mati, takut punah ni. Tu lagu tu. Fa'aula lahum. Lalu Tuhan kata fa'aula lahum. Di dalam hati memandangkan kepadamu dengan terbalik matanya kerana gerung takut menghadapi mati. Dengan yang demikian, maka kebinasaan lebih hampir kepada mereka. Fa'aula lahum ni makna lagu mana? Makna kata kehampiran, makna kata kecelakaan dan kebinasaan lebih utama dengan dia. Apa boleh Tuhan kata lagu tu di dalam Al-Quranul Karim di sini? Moga sebab ia tak terima perintah Tuhan. Tak terima. Kecek manis. Tetapi apabila orang nak buat kerja sungguh, ia tak sepatut kena murih dah kat situ. Tak apa, kita nak buat kerja, belum ada orang nak suruh. Tak apa, kita boleh buat belakang. Ikut dia nak suruh. Masa mana, ikut masa mana, piye mana. 24 je kita buka semata. Mulut kah kecek pandai, kecek. Oh, manis. Tapi apabila suruh, kakak tak ada masa ni. Masa ni dia tak sesuai. Masa gitu je dalih tak tahulah buat dia. Lalu Tuhan kata kebinasaan lah lebih hampir kepada mereka. Kebinasaan. Mana kata bergerak dah ke pasal ni, tak lewat kira apalah ni. Lalu Tuhan kata ta'atun wa qaulun ma'ruf fa iza azama al-amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Insya-Allah pada
lagi akan datang lah, pada kisah yang lagi akan datang. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam dapat ambil pengajaran daripada surah Muhammad ayat yang ke-20 pada pagi ini. Itulah sedikit daripada pengajaran Al-Quranul Karim pada pagi ini. Mudah-mudahan kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup kita di dalam hari ini dengan secara sepenuhnya, kerana kita mulanya hari yang pagi ini mula dengan isi kandungan Al-Quran. Itu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala pohonkan pada Tuhan ni mentunaikan hajat-hajat kita semua, selamatkan kita semua pada hari ini dengan keberkatan yang dikemukakan oleh kita sendiri untuk kita menerimakan akan isi kandungan Al-Quran, pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Situlah dulu pada pagi ini. As'alullah Subhanahu Wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.